Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir li dzunubi hidayatika kama nawatal arda bi nur samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersama saya hari ini Muhammad Ridwan bin Amran dari Tiram Travel Manjung, student praktikal Tiram Travel Manjung. So hari ni saya nak ceritakan tentang ziarah Madinah. So ziarah Madinah ni macam mana? Apa itu ziarah Madinah? Ada ke jalan-jalan saja? Okey, kita ke slide seterusnya. Okey, ziarah Madinah ni adalah secara umumnya melawat ke tempat-tempat bersejarah di Madinah Al-Munawwarah dan hukumnya adalah sunat. Okey. Ziarah Madinah terbagi kepada dua, iaitu ziarah Masjid Nabawi dan ziarah di tempat bersejarah di Madinah. Okey. Kita disunatkan untuk berziarah di Madinah. Sebab apa? Sebab kat sana banyak tempat-tempat para sahabat, para nabi pun dikuburkan di sana. Sebab tu kita buat ziarah di Madinah. First kali adalah cerita ziarah Masjid Nabawi. Okey, saya akan terangkan serba sedikit tentang makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ziarah kat apa itu makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada kat sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada pagi Isnin bersamaan dengan 12 Rabiul Awal, di mana tarikh lahir beliau pun 12 Rabiul Awal. Tapi yang ni 12 Rabiul Awal sebelah hijrah ketika baginda berusia 63 tahun. Bahagian kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terletak di sebelah barat dan kaki baginda di sebelah timur, manakala bahagian muka baginda ke arah selatan menghadap Baitullah. Baiklah. Ada orang tanya, apa fungsi kita ziarah Masjid Nabawi ni? Apa yang kita akan dapat kalau kita pergi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baiklah, ada nas yang mengatakan dari hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni, barang siapa berziarah kepadaku dan hanya itu saja keperluannya, maka kewajipan atasku untuk mensyafaatinya di hari kiamat. Maknanya kalau kita ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana kita berselawat ke atasnya. Baiklah, ada lagi satu nas, yakni nas hadis riwayat Al-Baihaqi, At-Tabrani dan lainnya. Barang siapa berhaji lalu ziarah ke kuburku setelah wafatku, maka bagaikan ia mengunjungiku saat masih hidupku. Bayangkan kita tak pernah jumpa Nabi Muhammad SAW, tapi disebabkan kita pergi ziarah kubur dia, Nabi menganggap kita ni menziarahi dia seumur hidup dia. Kiranya kita tak pernah nampak dia pun, tapi Nabi dah anggap kita ni selalu ada di sisi dia, selalu kita jenguk dia, selalu kita tengok dia. Bayangkan betapa banyaknya kelebihan yang kita berziarah di makam Nabi Muhammad SAW. So kat sini je syafaat dia dah banyak. Sebab tu kita disunatkan untuk berziarah di Madinah. Sebab di sana itulah seperti salah satu contohnya syafaat yang kita dapat daripada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, seterusnya kita akan ceritakan serba sedikit tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di akhir hayatnya beliau meminta izin anaknya Sayyidatina Aisyah agar beliau dikebumikan bersebelahan di Rasulullah SAW. Selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar, jasadnya telah dimakamkan di belakang bahu Rasulullah SAW. Macam yang kita tahu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni adalah salah satu 4 orang sahabat yang menjadi khalifah pada zaman Rasulullah SAW dulu. So, diorang ni adalah pengganti kepada Nabi Muhammad. So, kita mendapat salah satu syafaat dan kelebihan. Pergi sana, kita dapat ziarah sekali. Bukan sekadar Nabi Muhammad je, tapi sahabat-sahabat je pun kita dapat tengok. Macam yang kita tengok kat sini, Sayyidina Abu Bakar kuburnya berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. So, kat situ kita boleh sekali ziarah kubur sahabat Nabi Muhammad SAW. Baiklah, seterusnya adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Beliau juga memohon keizinan dari Sayyidatina Aisyah untuk membenarkan jasad beliau dikebumikan di samping sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Selepas kewafatan Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, jasad beliau telah dimakamkan di belakang bahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tengok. Kita asalnya kita pergi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam je. Lepas kita pergi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat lagi ziarah dua orang sahabat Nabi, yakni sahabat yang menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita dapat manfaat yang lebih daripada yang kita inginkan. Bayangkan kita ziarah kubur Nabi pun, Nabi dah bagi syafaat kat kita, dah bagi kita kelebihan sampai Nabi anggap kita boleh kita jumpa dia setiap masa. Seumur hidup kita. Kita tak pernah nak jumpa Nabi, tapi kita pergi je. Kita pergi sahaja kubur dia. Kita datang, kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah anggap kita dah jumpa selama seumur hidup dia. Bayangkan besarnya syafaat daripada seorang nabi. Besarnya syafaat daripada seorang nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seterusnya ini adalah kedudukan makam Nabi dan dua sahabat. Macam yang kita tengok dalam skrin, makam Rasulullah ni sangatlah berdekatan dengan makam Abu Bakar, Saidina Abu Bakar dan makam Saidina Umar. Baik. Ini kepala dia, ini kaki dia. Macam yang slide awal cakap tadi, kepala baginda terletak di bahagian muka baginda terletak di arah selatan dan kaki baginda di sebelah timur, kepala baginda di sebelah barat. Baiklah. Ini kepala dia di sebelah barat dan ni adalah kaki dia di sebelah timur. Yang tempat hijau ni tempat di mana jemaah lelaki mengucapkan salam kepada Rasulullah dan dua sahabat baginda. Ni biasa orang duduk kat sini lah. Baiklah, seterusnya Raudah, alhamdulillah. Kita sampai ke taman-taman syurga. Ya. Raudah ni adalah merupakan salah satu tempat yang paling mulia, terletak dalam Masjid Nabawi. Ia terletak di antara rumah Rasulullah dan mimbar Masjid Nabawi di sebelah barat. Rasulullah SAW ada bersabda juga di dalam hadisnya, di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman daripada taman-taman syurga, yakni Raudah. Riwayat ni adalah datang daripada riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim. Baiklah, Raudah ni taman-taman syurga yang antara salah satu taman-taman syurga yang ramai orang nak tengok, ramai orang nak datang kat sini. So ramai yang berbuat nak masuk Raudah ni sebab Raudah ni memang orang cakap kalau siapa yang pernah pergi memang rasa seronok lah dekat Raudah ni. Dalam hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi pun ada kata bahawa di situ tempat seharusnya dipanjatkan doa dan sangat mustajab. Bayangkan kita datang Raudah, Allah bagi lagi kelebihan dekat Raudah, yakni taman syurga. Jikalau kita berdoa di sana, doa kita akan mustajab. So mana yang ada sakit, mana yang tak jumpa jodoh lagi ke, nak cari jodoh ke, nak pergi nak senang ke, nak apa kan, so datang situ kita boleh berdoa dan insya-Allah doa tu akan mustajab. Sebab apa? Sebab kat Raudah tu memang orang berebut-rebut nak datang, sampaikan berhimpit-himpit semata-mata nak berdoa atas kemustajaban doa di Raudah. Ini adalah pemandangan dalam kawasan Raudah dan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa indahnya Raudah ni. Hanya tengok gambar je dah indah. Kalau datang tu, ya Allah, bagaimana rasa hati ni? Mesti berdebar-debar, rasa rendah diri datang kat taman syurga ni kan. Jatuhnya ego dan berserah sepenuh air mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita melihat, kita menangis bukan menangis sebab kena marah ke apa, tapi kita menangis sebab melihat keindahan yang Allah bagi, yang Allah kirim, yang Allah tunjuk dekat kita. Keindahan Raudah ni. Raudah ni antara satu taman-taman syurga.
Baiklah, kita ke seterusnya adalah perkuburan Baqi'. Okey, perkuburan Baqi' ni merupakan sebuah kawan perkuburan bagi penduduk Kota Madinah semenjak zaman Rasulullah SAW dan masih digunakan sehingga ke hari ini. Okey, perkuburan Baqi' ni, perkuburan ni memang besar. Memang besar. Kat perkuburan Baqi' ni, isteri Rasulullah semua ada, melainkan Sayyidatina Maimunah binti Al-Haris dan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Perkuburan Baqi' merupakan makam bagi Ummahatul Mukminin, iaitu isteri Rasulullah. Kecuali dua orang ni, Sayyidatina Maimunah dan Sayyidatina Maimunah binti Al-Haris dan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. So ada orang tanya, kedua-dua isteri Rasulullah, Maimunah binti Al-Haris dengan Khadijah binti Khuwailid ni kenapa tak dikebumikan di situ? Mereka dikebumikan di mana? Baiklah, Siti Khadijah dikebumikan di Ma'la. Di Ma'la, yakni di Arab. Dan Siti Maimunah binti Al-Haris, dia punya kebumian dia terletak di daerah Nawariyah, yakni termasuk dalam kawasan Mekah. Makam ini, makam Siti Maimunah binti Al-Haris ni terletak di pinggir jalan, di jalur antara Mekah dan Madinah. Kiranya Sayyidina Maimunah binti Al-Haris ni dikebumikan di daerah Nawariyah, yakni dekat antara jalur jalan Mekah dan Madinah, dan Siti Khadijah pula di Ma'la, yakni di Mekah. So mereka berdua ni yang tak duduk di perkuburan Baqi'. Mungkin disebabkan mereka ada masalah-masalah tertentu. Ia juga menjadi tempatnya bersemadi semua puteri-puteri Rasulullah dan juga putera serta cucu-cucu baginda Rasulullah SAW. So ini tempatnya bersemadinya puteri-puteri Rasulullah lah. Aisyah, apa semua, cucu Hasan dan Husin. Semua kerabat Rasulullah SAW ada di perkuburan Baqi'. Sebab tu kita cakap pergi ziarah di Madinah ni disunatkan sebab apa? Banyak kerabat-kerabat Rasulullah SAW, Ahlul Bait juga turut dikebumikan di sini. Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, yakni ahli keluarga Nabi Muhammad SAW pun dikuburkan di perkuburan Baqi'. So bukan sekadar kita datang untuk pergi satu tempat je, tapi banyak tempat yang semuanya ada connection atau ada pertalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira 10,000 orang sahabat yang meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Baiklah. Seterusnya ini adalah gambaran perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' yang sangat besar. Macam yang kita tengok, memang banyak dia punya kubur dia. So bagi mereka yang ada ambil package dengan kami akan bawa lah pergi ke Madinah, ziarah di Madinah. So tak ada apa nak dirisaukan. So kami ada buat dua package, yakni package ni 5,690, yakni di Safa Hotel dan Le Méridien 5390. Kedua-duanya ada pergi ke Madinah, yakni kami di sana menggunakan Hotel Al-Ansar. Hotel Madinah Al-Ansar. Kalau nak masuk datang Madinah tu ikut pintu nombor 17 lah. So bagi yang berminat, bolehlah nak call kami ke, tanya kami ke, WhatsApp kami. Kami banyak je dekat ni, dekat Memoran Cawangan. So bolehlah. Sebab benda ni adalah satu sunat kan. So tak rugi pun kita pergi. Baiklah, ini adalah pengakhiran ziarah tempat ziarah Madinah. So ini adalah penutup kita hari ini. So to be continue, kita ada sambungan dia, tapi kita tak tahu bila sambungan dia. Adakah sambungan dia bersama saya ataupun sambungan dia bersama kita punya Encik Raihana ataupun Encik Liana ataupun Encik Daniel. So bergantung kepada turn lah, insyaAllah. Kalau sampai turn saya, insyaAllah saya akan sambung. Kalau tak ada, tak adalah.
Okey. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.